Dunia tanpa sepadan kini bukan sahaja cukup sebati dalam diri kita, tetapi telah mengubah budaya serta gaya hidup kita. Demi trend semasa, sanggup melakukan apa sahaja. Apa yang penting, menjadi terkenal. Hai, bertemu kita lagi dalam Extra Minda. Hari ini saya akan ekstrakan minda anda dengan topik yang menarik sambil membawa anda ke salah satu lagi destinasi pilihan di negeri Sabah. Dengar tak bunyi itu? Itu adalah bunyi ketenangan kerana sekarang saya berada di Ladang Teh Sabah. Dan siapakah tetamu jemputan kita untuk episod kali ini? Beliau merupakan seorang artis yang berasal dari Sabah. Dan setelah hampir 15 tahun menyepi, kini beliau telah kembali untuk memeriahkan industri muzik. Dengan cerita dia ada kat dalam tengah petik daun teh. Apa petik daun teh tak ajar ni? Jom kita cari dia. Alah, dekat situ rupanya. Linda! Hai, jangan jatuh. Itulah hampir nak terjatuh. Itulah. Jangan jatuh hati sudah. Akhirnya, inilah dia tetamu kita untuk episod kali ini, Linda Nanuil. Linda buat apa kat sini? Itulah tengah nak petik-petik tea ni. Tapi itulah tak ada teman. Tak ada teman. Sudi teman kan? Sudi tu sudi, tapi Nizam nak petik juga. Nak petik juga? Petik bunga di taman. Apa perkembangan terbaru Linda sekarang? Sekarang ni Linda tengah siapkan single. Wow. Single terbaru. Dan di samping tu show persembahannya. Banyak buat persembahan di mana? Di KL ataupun di Sabah? Buat masa sekarang ni di Sabah banyak. Linda memang orang Ranau kan? Memang orang Ranau. Sebab itulah dia selalu petik kan? Di sini. Okey Linda, Nizam nak tanya, Linda ada media sosial tak? Ada. Ada kan? Okey, macam mana Linda melihat perkembangan trend media sosial sekarang? Wajib ada atau tidak dan kenapa? Yes, wajib ataupun wajar sekiranya digunakan dengan cara yang betul. Contohnya sekarang ni ramai orang gunakan media sosial untuk berniaga. Jadi itu satu benda yang baik kan? Yes. Sebab sekarang ni orang nak berniaga semua pun online. Betul. Lagi senang kan? Sangat. Jadi bagi saya kalau digunakan untuk tujuan yang betul, wajarlah. Okey, apa perbezaan media sosial dahulu dengan sekarang? Terus terang saya buka Facebook 2009. 2009. Baru buka Facebook. Baru buka. Jadi masa tu macam media sosial tak adalah serancang, semeriah, sekejam. Sekejam. Jadi itulah sekarang ni kita kena macam apa yang kita kena buat. Kena berhati-hati. Kena berhati-hati, kena berpada-pada, kena jaga sensitiviti masyarakat lah. Faham. Sebab masa tahun 2004 dengan Betul. tahun sekarang ni sangat berbeza. Sebab dulu mungkin ramai yang tidak pakai lah. Dulu betul. komputer. Kan? Sekarang semua di ujung jari kan orang kata. Smartphone saja. Linda memang ada media sosial sebelum ni, tapi dengan cerita tiba-tiba tutup dan tak aktifkan langsung media sosial. Kenapa tu? Sebab okeylah, after my ibu bapa Linda pass away, jadi memang Linda ambil masa untuk berehat. Berehat tu memang berehat dari semualah, dari media sosial. Sebab kalau ialah nak berehat kan, media sosial pun Linda rehatkan juga. Deactivate lah, bukanlah delete betul, tapi deactivate saja. Cuma tak aktif kan? Tak aktif, betul. Okey, baiklah. Linda, apa kata kita jalan-jalan dulu? Boleh? Kan? Dah habis petik tak? Tak, tapi ini untuk
bawa. Alamak, terima kasih. Okey, apa kata kita dengarkan apa kata beliau-beliau di luar sana. Ya. Jom. Ada kebaikan, ada keburukan. Kalau macam kita menggunakan media sosial untuk kebaikan, kita boleh belajar bagus. Tapi kalau yang untuk keburukan, bergelek-gelek itu tidak bagus. Bagi pendapat saya, media sosial 50-50 lah. Dalam pada masa yang sama, 50% kalau salah guna memang akan merosakkan. Sebab dalam media sosial macam-macam benda boleh jadi. Media sosial ni memang merosakkan benda belia. Ya, bagus sebab sekarang ni banyak orang yang berjaya melalui video-video yang dorang buat. Bagi saya memang salah satu platform lah, which is di situ kita boleh tengok let's say contoh macam bakat muzik orang tengok dari social media. Jadi kita boleh dari situ kita boleh tahulah yang okay, this person memang berbakat. Dan orang lain boleh macam mengetengahkan lagi dia punya bakat tu. Media sosial ni memang platform terbaik untuk menunjukkan bakat belia sebab sesetengah belia ni malu mau kasih tunjuk bakat dorang depan orang kan. Jadi dorang boleh kasih tunjuklah bakat dorang di media sosial. Supaya saya dapat berhubung dengan kawan-kawan saya dan saya dapat belajar benda baru. Saya punya media sosial ada, tapi untuk suka-suka aja lah. Saya ada media sosial dan media sosial itu saya gunakan untuk berita terkini dan artikel. Kembali semula kita dalam Ekstra Minda bersama Linda Nanuwil. Ya, Linda. okey. Niza nak tanya. Sekarang ni kalau media sosial kita tengok menyebabkan rutin harian terganggu. Kadang-kadang bila sekolah ataupun belajar disebabkan media sosial tak jadi pelajaran tu, tak jadi buat. Kadang-kadang bila lambat kerja, kenapa lambat kerja? Semalam sibuk sangat nak bersosial. Jadi memang dia boleh menjejaskan rutin harian. Apa pendapat Linda? Bagi pendapat saya, itu adalah ialah individu, pendapat hak individu masing-masing. Kalau ia pun nak bersosial, kena ada had lah, kena ada limit. Jangan macam 24 jam tu 2 jam saja buat kerja, kamu kerja sekolah kan. Jadi kena ada had lah. Betul-betul. Ya, sebab kadang-kadang kita tengok ialah mereka ni terlampau boleh katakan ketagih kan. Yalah. Sibuk sangat tengok sampai dunia yang betul, realiti betul. dia tak sedar dah. Betul. Okey Linda, adakah media sosial ni tempat meluahkan perasaan? Yalah, bila sedih nak juga upload. Menangis, gaduh dengan boyfriend pun nak upload juga. Apa pendapat Linda? Sebenarnya kalau sekarang, kalau kita lihat semua benda tu memang tempat untuk meluahkan, untuk kalau bergaduh pun semua nak post di media sosial. Tapi berpada-padalah. Jangan sampai bergaduh, menyinggung perasaan orang lain. Jadi cuba post, kalau boleh post benda-benda yang baik-baik saja. Ramai orang di luar sana, dia kalau nak tambah keyboard warrior lah kan. Okay. Mereka ni sebenarnya bagi Nizam lah, dia orang tidak berfikir secara waras sebenarnya. Sebab kalau dia orang post tu, dia orang tak fikir langsung akan apa yang akan perasaan orang perasaan tu, orang. kan? Sebab sampai ada yang kena saman menyaman, ada yang bergaduh. Kau kat mana aku cari kau? Semata-mata dia sebab media sosial. Yalah, betul-betul. Pendapat Linda, wajarkah perkara itu berlaku sebenarnya? Memang tak wajar pun. Sebab mereka mengecam ataupun menggunakan media sosial untuk menjatuhkan ataupun
ialah bercakap buruk, fitnah, semua benda betul. Bagi Linda sendiri memang Linda sering terkenal lah benda ni. Macam mereka bercakap benda yang tidak betul ataupun fitnah tentang diri Linda. Jadi bagi saya tidak wajar lah benda tu untuk mereka lakukanlah. Faham. Sangat kesian dengan Linda juga kan. Kesian kan? Okey, tapi kalau mereka ni memanglah kebanyakan kita tengok negativiti je, jangan tak semua ada yang positif. Betul. Tapi kalau macam Linda sendiri, selalu kalau Linda post dekat media sosial, apa kandungan yang selalu Linda postkan, berkenaan kerja ke ataupun personal ke? Bagi saya lagi selesa untuk post ataupun berkongsi benda-benda dengan kerjaya sahaja. Kalau personal itu adalah personal. Kalau apa yang saya kongsikan memang semua berkaitan dengan kerjaya. Itu sahaja. Kalau ada pun mungkin yang ialah with family, tapi tidak lebih dari itulah. Pendapat Linda bila ada sesetengah belia-belia di sana menggunakan media sosial semata-mata untuk populariti dan kadang-kadang tidak fikirkan akan kesan keburukannya. Ialah kadang-kadang orang sibuk menari, dia pun nak buat video menari macam tu kan. Kadang-kadang orang menyanyi, dia nak menyanyi melawak, dia pun sibuk nak buat melawak padahal tak lawak sangat pun kan. Apa pendapat Linda? Sebenarnya it's okay pun sebab itu adalah hiburan. Tapi ialah kena berpada-pada juga. Kalau dia terikut-ikut dengan trend, jangan macam ialah memalukan ataupun melebih-lebih memalukan family ataupun nama sendiri. Cukup buat berpada-pada. Maksudnya buat sesuatu tu janganlah yang negatif. Yang negatif jangan diambil. Betul. Ambil yang positif pula. Tapi ada juga setengah belia kita tengok Linda yang memang betul-betul menggunakan media sosial untuk perkara yang baik dan ada setengah daripada mereka yang telah berjaya. Seperti contoh menyanyi, suka-suka buat menyanyi dan sekarang memang betul-betul jadi penyanyi. Ada juga yang suka berlakon contohnya, berlakon dan sekarang betul-betul berlakon. Benda ni bagus tau untuk berlaku di zaman sekarang. Sebab zaman saya dulu, benda-benda ni semua ni tak ada. Kalau macam mau nak pergi audition pun pergi sendiri. Sebab media sosial dulu tiada pun macam sekarang ni. Jadi kalau kita rasakan diri kita ni berbakat dan ingin kita tonjolkan kepada masyarakat di luar, silakan lakukan saja. Tapi cuma jangan melebih-lebih ataupun jangan yang memalukan lah. Faham. Maksudnya ialah keadaan dulu dengan sekarang banyak perubahan. Teknologi itu boleh betul. Teknologi sekarang saya sendiri pun cemburu tahu. Compare dengan dulu lah tahun 2004. Jadi sekarang ni sangat mudah sebenarnya. Sangat mudah betul. Jadi tapi kena ada had. Kena ada had lah. Jangan sampai melebih-lebih. Dia mudah tapi lebih-lebih dia akan bawa padah sebenarnya. Memudaratkan lah. Saja. Okey Linda, sekarang ni apa kata kita jalan-jalan dulu di sekitar Ladang Teh sebab Linda memang asal orang Ranau kan? Memang asal orang Ranau pun. Baiklah. Lagipun rugi kalau tak jalan-jalan pemandangan cantik kan? Ya betul, pemandangan cantik. Orang sebelah saya, apa korang memang cantik juga. Okey, kita kembali selepas ini. Kita borak pasal media sosial ni, boleh jangan tahu berapa banyak akaun media sosial yang Linda ada? Sekarang ni yang aktif akaun Instagram dengan Facebook dan kalau yang YouTube lah. Dengan YouTube lah. Twitter tak ada? Apa dia? Twitter ada tapi fans yang buat. Okey Linda.
sekarang ni Linda dah mulai aktif dalam bidang sosial kan? Ya, betul. Linda dah bersedia ke untuk dikecam? Masa Nizam, kecam okey, sekarang ni aku dah mulai aktif. Ramai netizen-netizen di luar sana yang akan, mungkin ada yang bagi positif, ada yang kebanyakan dia bagi kecaman negatif. Dah bersedia ke? Sebenarnya benda ni kan nizam. Kalau macam Linda tak bersedia pun kena tempuhi juga. I mean kena go on juga. Jadi kecaman-kecaman yang negatif tu, I mean you jangan terlalu jangan terlalu fikir. Jangan terlalu ambil serius. I mean paling senang you jangan ambil yang negatif lah. Faham. Bagi Linda sendiri, Linda tak akan ambil yang negatif. Faham. Sebab kalau macam komen tu, komen yang membina, memberi nasihat, okay. boleh diterima. Tapi kalau komen yang menjatuhkan tu, tak payah layan. Linda, ini apa orang panggil ni? Okey, ini salah satu pakaian tradisi orang Dusun Ranau. Macam yang Nizam pakai sekarang ni lah. Ini siga, kita orang panggil siga. Yang Linda pakai ini sirung. Cakap pasal komen ni, Linda suka tak baca komen? Honestly tak. Linda tak akan baca. Kenapa? Okey, I mean kalau komen yang positif ialah suka lah. Tapi kalau macam komen dah melalut, dah ke laut, ke mana dah. I mean, Linda tak suka lah. Lebih baik jangan baca lah. Jangan baca. Mungkin itu mengganggu Linda ke? Mood Linda ke? Kalau dulu maybe ialah sebab baru lagi kan. Kita pun belum faham lagi dunia hiburan ni macam mana. Tapi kalau sekarang macam kalau Linda terbaca pun macam yang it's okay. I mean tak apalah kan. Bukannya tak memberi impak pada Linda pun kan. Betul. Komen negatif mungkin tak apa, biarkan saja. Tapi yang mana positif tu mungkin membina. Yes. Dengar ambil yang positif saja. Ambil yang positif, tinggalkan yang negatif. Faham. Okey Linda, ada tak sedikit nasihat buat belia-belia di luar sana yang suka sangat memberi komen-komen yang tidak membina dan tidak bermanfaat kepada orang-orang yang ialah macam public figure ke macam. Kalau Linda sendirilah, Linda letakkan netizen tu diri Linda sendiri. Linda takkan bagilah komen-komen begitu sebab kita ni ada ibu bapa, kita ni ada adik-beradik. I mean takkan you tak nak jaga ke perasaan your parents, your siblings, your kawan, you bagi komen begitu. Cuba one day kan benda tu kena kat batang hidung sendiri pula. Apa pula perasaan mereka kan? Jadi kalau boleh dahlah, buanglah jauh-jauh sikap macam tu kan Nizam. Betul, setuju. Minum kopi lagi manis. Minum teh. Sekarang ni kita dengarkan tips yang menarik daripada pakar. Assalamualaikum. Hari ini nak kongsi 5 tips untuk kita reset minda kepada positif. Reset maknanya apa? Kita buang fail lama, masuk fail baru. Okey, satu benda yang saya rasa jarang kita nak buat menyebabkan orang jadi susah stres ialah kita yang pertama mesti banyakkan taubat. Taubat berterusan sebab kita sentiasa buat dosa. Bila kita taubat, hati kita bersih, dekat dengan Allah, doa pun makbul, insya-Allah hidup akan baik. Nombor 2, kita ni kan banyak buat salah dengan orang. Dan orang yang tidak ego suka minta maaf. Jadi kadang-kadang kita payah nak minta maaf, nak suruh minta maaf kita. Kita minta maaf. Bila jumpa orang, nak balik minta maaf supaya kalau orang tu meninggal, kita meninggal kosong-kosong. Yang ketiga, kita memaafkan orang. Selalunya, orang yang tidak minta maaf susah nak memaafkan orang. Macam mana kita tak maafkan orang sedangkan kita nak Allah ampunkan kita? Jadi kalau kita taubat, kita minta maaf, senang maafkan orang. Dan bila kita maafkan orang, kita buang racun-racun lama yang ada jadi dalam tubuh kita akan jadi tenang dan bahagia. Dan yang keempat, ini penting. Sangka baik pada orang, pada diri sendiri, pada Allah dan pada suasana. Kalau kita buat sesuatu tak seperti yang kita hendak ataupun orang buat yang tak baik pada kita, sangka baik. Kita digalakkan sentiasa sangka baik, jangan sangka buruk sebab bila sangka buruk, fikir negatif, otak kita keluarkan hormon yang negatif merosak kesihatan. Dan yang kelima, penting.
Apa-apa kita nak buat, jangkakan, expectkan, jangkakan apa kita buat itu akan berjaya dengan izin Allah. Tetapi kalau apa kita jangkakan tak dapat, kita yakin bahawa Allah ada perancangan yang lebih baik untuk kita. Sebab kita yakin bahawa apa yang kita rasa baik, kalau Allah rasa tak baik, kita tak dapat. Jadi kita hidup dalam keadaan tenang, bahagia, gembira bila kongsi, bila kita lakukan 5 tips ini. Apa dia? Ingat sekali lagi, taubat dengan Allah, minta maaf dengan manusia, maafkan semua orang terutama sebelum tidur supaya roh tinggal dengan keadaan tenang, dan sangka baik pada semua orang yang kita jumpa, energi baik itu sampai pada orang, dan apa kita nak lakukan aktiviti jangkakan yang baik saja, dan jika tak baik kita ambil pelajaran dan jangan sekali kita tertekan. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Itu dia tips-tips yang menarik yang dikongsikan oleh pakar. Tapi Linda, nampaknya sekarang kita dah sampai ke hujung rancangan. Lama. Dah habis dah ni. Dah habis dah. Tapi Linda, Nizam nak ucap terima kasih banyak-banyak. Sama-sama. Kerana sudi datang ke sini dan berkongsi pengalaman dan juga memberi input yang memberi inspirasi dan motivasi. Okey, sama-sama. Nizam rasa apa saja yang mereka di sana ingin lakukan haruslah berpada-pada dan tidak keterlaluan. Dan buat penonton di luar sana, sehingga kita berjumpa lagi di lain episod dan kita akan membawa anda ke lokasi-lokasi yang menarik di sekitar Sabah. Dan juga kita akan kongsikan topik-topik yang menarik. Sehingga kita berjumpa lagi di dalam Extra Minda. Dalam hidup ini, hindari sikap membenci, menghina ataupun membuli seseorang. Kerana jika anda berbuat demikian, anda tidak akan punya masa untuk menyayangi mereka. Jadi saya Linda Nanuil, ekstrakan minda anda.